dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan anda, kami merupakan kumpulan 9 yang terdiri daripada 10 orang ahli dalam kursus yang sama, iaitu Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dan Komunikasi tahun 1 di UNIZA. Kami merupakan anak didik kepada pensyarah kami, tidak lain tidak bukan Dr. Farah Shazrah. Dalam penghasilan video projek Yusulam ini, kami selaku warga kumpulan akan mempersembahkan hasil kajian iaitu refleksi lengkap tentang tajuk tugasan amalan hormat menghormati berdasarkan rukun negara kelima dalam kalangan pelajar IPT. Sebelum kita bermula, berapa ramai di antara anda yang tahu akan projek Islam? Jangan risau, jika anda masih keliru, kami boleh menjawab persoalan anda. Isulam adalah projek yang khusus kepada komuniti setempat di mana kami menumpukan perhatian kepada hasil dapatan langsung suatu komuniti sejagat yang dapat membantu kami melaksanakan tugasan yang khusus dengan tajuk pilihan. Tajuk tugasan kami meliputi aspek rukun negara kelima dan ia berkait rapat dengan nilai patriotisme terhadap negara. Kami menjalankan survei kepada 30 orang pelajar IPT UiTM Shah Alam sebagai jawapan satu komiti terpilih. Gerak kerja kami meliputi 5 fasa yang berjalan selama 2 bulan. Fasa 1 merupakan overview projek yang mana selepas pembahagian ahli kumpulan, kami memfokuskan tenaga dan membina blog dan memilih tajuk tugasan. Fasa 2 melibatkan kemaskini blog dan pemilihan komuniti. Kami juga bersama-sama merangka tugasan terpilih untuk kerjasama yang lebih efektif. Dalam fasa 3 pula, kami membina soalan yang relevan untuk tujuan survei e-lapangan selepas perbincangan menyeluruh. Fasa 4 adalah refleksi di mana kami mula menganalisis data yang diperoleh sambil mencari bahan rujukan yang sesuai. Akhir sekali, dalam fasa 5, kami memulakan simulasi projek iaitu merakam video untuk anda semua dan mengemaskini blog. Berikut adalah perjalanan projek kami dan kami harap anda menumpukan perhatian dalam intipati selanjutnya. Bagi memperoleh data yang dapat membantu kami dalam projek Isulam ini, kumpulan kami menjalankan survei atau soal jawab melalui Google Form kepada 30 orang pelajar IPT terpilih. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti pengetahuan golongan muda, khususnya pelajar IPT dalam isu berkenaan rukun negara kelima dan kaitannya dengan amalan hormat menghormati. Oleh yang demikian, anda harus tahu bahawa konsep rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan merujuk kepada bagaimana semua pihak daripada pemimpin atau yang dipimpin harus bekerjasama dengan menjaga keharmonian bersama, tidak kira bangsa dan agama. Tahukah anda bahawa kebanyakan golongan muda kini semakin suka menghormati orang lain? Oleh itu, kumpulan kami terpanggil untuk menjalankan kaji selidik dalam topik ini, khususnya untuk mencungkil pendapat dan pengetahuan pelajar IPT untuk mendapatkan idea lebih mendalam tentang isu hormat menghormati dan kaitannya dengan rukun negara kelima. Dalam dapatan survei kami bermula dengan 5 soalan terawal berkaitan dengan tema pengetahuan yang melibatkan berkaitan rukun negara dengan amalan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Kami kemukakan soalan asal-usul prinsip rukun negara oleh pemimpin terdahulu akibat peristiwa 13 Mei 1969. Tujuannya adalah untuk menguji pengetahuan sejarah responden kami dan ia sememangnya tidak mengecewakan kerana 25 daripada 30 responden cakna akan sejarah prinsip rukun negara. Seterusnya, skop soalan kami bertanyakan tentang pengetahuan responden bahawa prinsip rukun negara terbentuk atas dasar mendisiplinkan dan memberi nilai moral kepada rakyat untuk membentuk masyarakat harmoni. Kesemua responden kami bersetuju dengan pernyataan ini kerana semestinya keharmonian dapat dibentuk dalam pelaksanaan prinsip rukun negara. Malah responden kami bersetuju sepenuhnya bahawa bahasa dan gaya percakapan mencerminkan nilai peribadi seseorang. Sememangnya, sikap dan cara berkomunikasi serta bahasa percakapan yang digunakan jelas melambangkan nilai peribadi dan memberi gambaran keseluruhan kehidupan yang dilalui oleh seseorang. Selain itu, 2 soalan seterusnya menguji pandangan responden tentang gurauan kasar antara rakan dan pilihan untuk menghormati individu tertentu sahaja. Responden berpendapat berbeza dalam kes ini, namun hasilnya sama kerana kebanyakan responden tidak bersetuju bahawa gurauan kasar patut berlaku dan amalan menghormati orang tertentu harus diamalkan. Ini membuktikan bahawa golongan muda di negara kita masih mempunyai pemikiran yang terbuka dan sikap hormat menghormati sesama manusia dan mereka mengetahui manfaatnya terhadap negara dan komuniti. Menerusi 5 soalan terakhir yang dikemukakan, kami lebih menumpukan nilai patriotisme yang boleh dilahirkan melalui pengalaman sikap hormat menghormati sesama individu. Bukan itu saja, kami juga mengkaji hubungan antara nilai patriotisme dengan prinsip rukun negara. Kami menguji responden dengan perbezaan antara amalan hormat menghormati antara zaman dan mendapat jawapan bahawa 22 daripada 30 orang bersetuju dengan perbezaan amalan yang dipraktikkan mengikut peredaran masa. Ini menunjukkan mereka peka akan perubahan dan impaknya terhadap sikap hormat menghormati dalam masyarakat. Selain itu, semua responden mengatakan ya pada pernyataan bahawa perpaduan negara dapat dikekalkan sekiranya semua saling menghormati antara satu sama lain. Ini membuktikan bahawa perpaduan negara adalah selari dengan nilai patriotisme. Maka semua responden jelas masih memilih nilai kasih terhadap negara. Malah, 28 daripada mereka juga bersetuju bahawa amalan hormat menghormati ini boleh menjadi amalan utama demi memupuk nilai patriotisme. Seterusnya, 30 responden mengatakan bahawa nilai moral yang tinggi harus ada pada setiap individu untuk memelihara rukun negara. Hal ini kerana
Mereka percaya bahawa prinsip rukun negara dapat membentuk kesopanan dan kesusilaan antara masyarakat, lalu ia boleh juga menanam nilai patriotisme dalam diri individu. Kesimpulannya, rukun negara merupakan tonggak pepena masyarakat yang memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini adalah selaras dengan aspirasi negara untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang dapat hidup bersama tanpa mengira agama, warna kulit, bahasa dan juga budaya. Oleh yang demikian, seluruh komuniti yang terdapat di Malaysia sewajarnya mempergakui dan memperkasakan prinsip-prinsip rukun negara, terutamanya prinsip yang kelima supaya nilai kesopanan dan ketatanegaraan dapat menjadi satu norma yang dapat dilestarikan kepada generasi yang bakal memegang pucuk pimpinan. Maka, selesai sudah refleksi kumpulan kami dalam membentangkan projek Sulam. Kerjasama kami bersama semua responden terlibat adalah amat berharga dalam mengumpul data-data penting demi melengkapkan tugasan kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.